tahniah bukan sahaja dititipkan buat mereka yang telah pun pembentukan kerajaan yang perpaduan yang dikatakan ini, tapi tahniah kepada kita rakyat Malaysia. Akhirnya kita tahu siapa Perdana Menteri dan selepas ini kita mengharapkan segala yang di manifesto yang diketengahkan pada ketika sebelum PRU dapat digerakkan dalam masa yang terdekat dan itu pastinya yang beri. Dan kalau dicakapkan tadi sebenarnya memang sangat menarik sebab kita pun tak pernah tahu ataupun pernah melalui keadaan yang mana kerajaan perpaduan bagaimana agaknya di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul. Bagaimanakah perancangan untuk negara kita dan yang penting semua menarik nafas lega. Menarik nafas lega. Kita hari ini perbincangan permulaan baharu untuk semua segenap aspek ekonomi, bagaimana dengan Malaysia 2023 dan 5 tahun kepimpinan apakah yang boleh dijangkakan. Kita bersama dengan di studio Profesor Dr. Barjoya Bardai selaku pakar ekonomi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Prof, terima kasih banyak-banyak menerima jemputan kami berkunjung di sini. Dan di secara maya kita ada Datuk Zaini Hassan, iaitu penganalisis politik yang tidak dapat hadir ke studio tapi masih bersama kami walaupun di dalam talian sahaja. Assalamualaikum Datuk Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, tak apa walaupun mungkin jauh dari studio tapi dapat juga berbincang bersama. Baik, kita bersama dengan Profesor Dr. Barjoya ya. Baik, hari ini adalah hari yang baru untuk semua rakyat Malaysia kerana kita dikabarkan satu berita yang semua masih tertanya-tanya tentang landscape ekonomi yang bakal kita lalui. Mungkin Profesor Dr. Barjoya boleh ceritakan sedikit sebab kita bercakap tentang kerajaan perpaduan. Apakah itu kerajaan perpaduan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya pun nak mula dengan mengucapkan setinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebenarnya pelantikan beliau ni sudah 25 tahun 24 tahun ke belakang. Beliau sepatutnya Perdana Menteri yang ke-5. Dan terpaksa tunggu 5 Perdana Menteri baru boleh jadi Perdana Menteri. Tahniah. Dan kita tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang yang sangat compassionate tentang kesejahteraan isi rumah. Kemiskinan dan kesejahteraan umat. Jadi kita sangat mengharapkan bahawa ini akan diterjemahkan ke dalam beberapa aktiviti yang penting dalam ekonomi. Sebagai latar belakang, sebenarnya ekonomi Malaysia adalah sebuah ekonomi yang sangat cemerlang. Dalam tempoh 76 tahun kita telah berkembang sangat pesat. Dan dalam tempoh 30 tahun yang lepas, ekonomi Malaysia dianggap sebagai ekonomi yang telah tumbuh pada kadar yang tidak disebut bahawa ini satu miracle. Kerana pertumbuhan ini lebih tinggi daripada kebanyakan negara di dunia. Ini laporan daripada Bank Dunia dan IMF. Tetapi hasil daripada pertumbuhan yang pesat itu, kita menghadapi masalah di Malaysia di mana lebih 50% daripada isi rumah penduduk di Malaysia mengatakan mereka tidak merasa nikmat pembangunan yang pesat ini. Mereka masih ditakut lama. Lebih 50% daripada kumpulan pekerja masih mendapat gaji kurang dari RM2,000 seorang. Dan ini merupakan tahap kemiskinan kerana tahap kemiskinan kita RM2,208. Jadi cabaran yang paling penting di dalam ekonomi hari ini ialah cabaran apa yang dipanggil inclusivity. Bagaimana nak membawa yang lebih 50% daripada isi rumah itu ke hadapan untuk menikmati bersama pembangunan yang pesat ini. Jadi kita memang tahu juga yang Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan seorang yang dikenali ramai di negara maju, di US, di Eropah. Semalam orang yang pertama telefon dia pun Pak Jokowi dan Presiden Erdogan. Jadi maknanya kita tahu kaliber itu yang akan dapat menarik pelabur-pelabur asing. Tapi kita tidak sangat mengharapkan pelabur asing untuk datang dengan segera
kerana kita tidak mahu beliau juga terjerat masuk dalam model yang lama di mana kita membangun dengan cepat menggunakan FDI tetapi mengabaikan isi rumah. Kita nak beliau cuba memikirkan bagaimana nak membawa isi rumah ni. Dua aspek yang paling penting. Beliau patut memikirkan bagaimana nak mengawal inflasi, mengawal kos sara hidup supaya semua isi rumah sekurang-kurangnya sejahtera, tidak merana kerana harga sentiasa naik hari-hari. Keduanya, beliau perlu memikirkan bagaimana nak menaikkan pendapatan isi rumah, pendapatan kumpulan pekerja tadi, pendapatan orang yang bekerja sendiri, petani, peladang dan layan, orang yang bawa Grab, yang bawa semua ini merupakan kumpulan yang hari ini sangat memerlukan bantuan itu. Baik. Jadi itu merupakan asas sebenarnya. Ya, itu sedikit pengenalan awal. Apa yang kita boleh gambarkan dengan keadaan ekonomi semasa yang perlu diberi perhatian untuk pembentukan kerajaan perpaduan yang baru. Kita juga bersama dengan Datuk Zaini. Di awal selepas PRU ada ke sini dengan jangkaan-jangkaan yang dikongsikan juga. Hari ini kita bersama sekali lagi untuk mengetahui bagaimana permulaan baru yang terbaik. Datuk Zaini, mungkin sebagai pengenalan awal, kerajaan perpaduan yang dikatakan, apa yang perlu rakyat fahami tentang pembentukan kerajaan perpaduan yang baru ini? Silakan. Ya, terima kasih studio. Saya juga ingin mengucapkan tahniah di atas pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 semalam. Setelah kita berhadapan dengan drama politik selama seminggu. Syukur Alhamdulillah kerana seminggu. Betul. Bukan 500 hari atau 400 hari. Betul. Kita dapat menyelesaikan dalam masa seminggu. Saya rasa itu adalah satu kematangan politik yang telah berlaku. Setuju. Walaupun ada drama-drama itu adalah biasa. Itu biasa dalam konteks Malaysia, itulah biasa. Jadi kita harap bahawa kerajaan perpaduan yang telah dibentuk ini menerusi satu formula yang telah diwujudkan dapat bertahan lama, dan itulah harapan kita supaya kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat meneraju negara sehingga ke pilihan raya yang akan datang dalam tempoh 5 tahun. Itu adalah amat penting. Kita tak mau lagi berlaku sebagaimana yang lepas, di mana dalam satu season pilihan raya kita ada 3 Perdana Menteri. Jadi kita tak mahu benda itu berlaku. Walaupun kita dengar ada desas-desus mengatakan bahawa ada pencaturan masih lagi berlaku walaupun Perdana Menteri telah dibentuk. Tapi saya rasa janganlah, sebagaimana yang Profesor kata tadi, kita harus kita kena bergerak ke hadapan lah. Bergerak ke hadapan, kita harus juga mengambil kira dari segi faktor kemelesetan ekonomi global yang akan berlaku pada tahun depan, di mana negara kita harus menangani cabaran tersebut dengan baik. Jadi saya rasa pembentukan kerajaan ini, kita semalam pelantikan seorang Perdana Menteri telah dijalankan, dan next phase saya rasa ialah pembentukan kabinet itu sendiri. Jadi kita nak lihat siapa dia komposisi kat situ. Siapa nak jadi Menteri Kewangan misalnya. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri akan menjadi Menteri Kewangan ataupun tokoh lain dan sebagainya. So, itu adalah sesuatu yang dinantikan oleh seluruh rakyat bagi pastikan bahawa kerajaan perpaduan itu wujud dengan erti kata yang betul. Jadi kita tunggu bagaimana perjalanan itu akan berlangsung, kerana itu adalah sesuatu yang amat penting. Baik. Siapa dia menteri yang akan melaksanakan dari segi hal ehwal ekonomi, hal ehwal keuangan dan lain-lain. Saya rasa itu adalah amat penting sekali. Okey, Datuk Zaini, kita nak ada sedikit rentetan daripada perkongsian kita tentang kerajaan perpaduan ini. Sekarang ini yang dikatakan kerajaan perpaduan apabila Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga GPS. Cuma statement baru-baru ini yang dikeluarkan mengalu-alukan parti lain, terutama sekali mungkin kita harus jurukan kepada Perikatan Nasional lah kan, untuk turut sama dalam kerajaan perpaduan. Apa yang kita nampak gambaran yang mungkin boleh dijangkakan oleh rakyat Malaysia sendiri melihat pada situasi ini? Komen daripada Datuk Zaini sendiri. Ya, saya rasa kita juga perlu ada satu front pembangkang yang kuat. Jadi kalau semua orang duduk dalam satu bowl, satu basket, jadi saya rasa itu tak berapa kena lah. Kita harus dalam sistem demokrasi, kita harus juga ada
kerajaan dan juga pembangkang. Pembangkang itu harus kuat dan kita harus menerima hakikat bahawa PN kalau dia berada PN dan PAS apabila berada dalam blok pembangkang, dia akan menjadi satu blok yang kuat sebagai satu mata dan telinga rakyat. Mata dan telinga rakyat. Jadi kita harus ingat bahawa macam-macam janji telah ditaburkan dalam pilihan raya yang lepas. Termasuklah Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri menjanjikan bahawa free toll minyak akan turun. Sedangkan itu adalah sesuatu dari segi ekonomi, mungkin boleh tanya Profesor, itu adalah sesuatu yang bukan senang dapat dilaksanakan kalau kita nak wipe out 50 bilion kalau kita nak bagi free toll, dan begitu juga dengan menurunkan harga minyak pasal dia akan melibatkan jumlah subsidi yang besar. Jadi kita nak tengok macam mana Datuk Seri Anwar Ibrahim berdasarkan janji-janji manis beliau dalam masa kempen dan dalam erti kata hakikat sebenar semasa beliau memerintah. Jadi saya rasa itu adalah cabaran yang besar yang beliau hadapi, dan saya rasa semalam pun beliau telah menyatakan dalam press conference di Sungai Long, beliau ada menyatakan tentang prestasi 100 hari beliau, iaitu daripada 24 November sehingga 4 April. Saya rasa itu juga, dan beliau menekankan, sebagaimana Profesor kata, beliau menekankan tentang kos sara hidup. Itu adalah agenda nombor 1 beliau.